yang suara tu saya rasa macam seolah-olah anjing menyalak yang saya rasa saya tak boleh nak handle benda tu. Yalah setiap hari Okey. 5 kali kan. Setiap hari 5 kali lepas tu bersambung-sambung pula dah habis surau tu surau ni pula. Macam bila nak cerita dia kan. Kisah inspirasi hari ini, Nas. Yep. Beliau pernah dituduh sesat. Dan ketika di awal penghijrahannya, beliau kerap mendengar suara azan ghaib. Lain macam ni cerita dia ni. Lain macam. So, pagi ini kita bersama dengan Sharifah Furaiha. Farah lah Ya, nama pendeknya Farah. Ya. Assalamualaikum Farah. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Sehat? Sihat. Alhamdulillah. Farah sini sihat Alhamdulillah sihat. Baik, Farah. Tadi. Ya betul. Sebelum kita cerita jauh lagi kan. Cerita pasal penghijrahan ni, nak kenal dululah Farah ni orang mana, umur berapa. Betul. Alright, so first of all Farah nak ucapkan terima kasih banyak kepada Zayan sebab invite hari ni. So insyaAllah moga-moga story Farah ni boleh bagi sedikit inspirasi ataupun sedikit manfaat lah kat luar sana. Alright, so saya Sharifah Furaiha, founder kepada Inai Republic. So Farah merupakan seorang ibu beranak satu. So sekarang ni I uruskan I punya bisnes. Saya berasal daripada Kuala Terengganu tapi sekarang dah stay dekat KL. Gitu. Okay, alright. Okay, ceritanya katanya dulu awak terlibat dalam dunia pemotoran apa. Cerita dia macam mana tu? Okay, sebenarnya saya punya ayah adalah rider motocross. Rider motocross. Okay. Daripada zaman dia muda, so dia dah memang jadi satu tradition and satu culture kat family kita. Dan daripada saya kecil saya nak sulung. Daripada saya kecil pun saya memang dibawa pergi ke track motocross tu. So setiap bulan pun kita ada event kan. Event ni lah motor-motor, macam-macam jenis motor lah. So daripada kecil memang di-introduce dengan sukan pemotoran, and even adik saya pun ada rider motocross. So kat situ lah macam kita boleh terlibat dan boleh join, boleh masuk ke event-event macam tu. It's because of ayah memang orang sport yang memang bawa motocross daripada dia muda. Okay, so sebenarnya Farah main motocross ataupun kata jadi gadis lita tu? Tak. Saya tak main motocross. Tapi saya memang selalu follow ayah. Kita memang satu family. Dia macam biasa orang-orang sport ni dia orang kan involvekan family dalam dalam dia punya ni kan. So kita memang selalu follow ayah. Dan kita kenal lah ramai kawan-kawan macam tu. So saya tak bawa motor, tak pandai. Just pernah lah jadi gadis lita macam tu. Sebab yelah kita dah terbiasa. So that kita memang pergi sekali, join sekali. Orang just terbayang tau Mawi bila sebut kata gadis lita ni, kita tahu dia punya cara pakaian dia apa semua macam mana kan. Betul. Dia kena seksi dia apa semua kan. Itu kerja gadis lita sebenarnya. Oh ya ke? Cerita Farah lah tu. Tu bila Mawi kata apa tadi Mawi? Dia cakap Farah pernah dengar suara azan ghaib apa semua kan. Ya. Tu nak tahu cerita tu? Nak tahu cerita dia. So tapi tu sebenarnya sekarang ni kan macam kalau tengok dekat skrin, pakai niqab ni kan macam mana dulu dengan gadis litanya. Of course lah dulu zaman muda-muda tu memang kita pun kita datang daripada family yang biasa-biasa je, bukannya family orang kata yang mengamalkan agama apa semua ustaz tu tak lah cerita dia kan. So family biasa je, so that daripada muda pun kita memang free hair, selalu berfashion apa semua, ikut ayah pergi sana sini kan. So that dulu memang tak adalah orang kata tudung-tudung apa semua ni. Zaman muda-muda dulu kan tak adalah tudung ni apa semua. And then sampailah satu masa tu saya rasa macam kosong sangat. Saya rasa macam kosong, macam something is missing. Saya tak tahu kenapa. Something is missing, so that yelah lama-lama tu kita macam yelah tanya lah kan, apa yang Allah nak bagi ni, apa benda ni kan, sebab kita rasa macam tak tenang, kita rasa life kita macam kosong macam tu lah. So sampailah satu masa, saya kan dekat Terengganu, so saya punya area, macam Anas pun cakap kan, area dekat mana Jalan Kamarudin tu banyak surau kat area situ. So saya rumah saya kat area situ, kantoi pula rumah kan, rumah lama kat area situ. So kita ni setiap waktu tu kita mesti akan dengar azan, betul tak? Kita mesti akan dengar azan. So masa saya remaja dulu, muda-muda dulu, so setiap kali kita dengar azan ni kita rasa macam annoying and menyampah.
Sebabnya Okay. ialah mengganggu tidur kita. Mengganggu tidur kita at that time. Alright, so rasa saya tak best lah sampai kebetulan area rumah saya tu yang azankan tu orang tua. So orang tua ni suara dia tak merdu. Macam tu, tak merdu lah. So sampai I pergi sekolah, I cakap dengan I punya ustaz, apa hukum dia kalau macam siap tanya hukum dekat ustaz. Bilal tu. Orang yang azan kat area rumah saya ni, ialah orang tua apa semua tu, suara dia sangat tak sedap. So saya rasa seolah-olah dia macam mengganggu lah. Annoyed lah. Sangat annoyed dia punya suara mengganggu tu. lah. Ya, mengganggu gila. Sampai saya kata macam, saya cakap dengan ustaz saya, yang suara tu saya rasa macam seolah-olah anjing menyalak, yang saya rasa saya tak boleh nak handle benda tu. Yalah setiap hari 5 kali kan. Setiap hari 5 kali, lepas tu bersambung-sambung pula. Dah habis surau tu, surau ni pula. Macam bila nak cerita dia kan. Macam tahap itulah kita punya tak suka dan kita punya tak, orang kata apa ni, tak redha dengan azan. tak redha dengan azan tu. Memang tak redha lah dengan azan tu. So macam benda tu continuously macam tu bertahun-tahun, walaupun rumah saya tu dikelilingi oleh surau dan masjid, tapi saya tak pernah pergi. Walaupun bulan puasa pun saya tak jejak kaki ya. Satu masa tu saya dekat bilik saya tu, saya duduk seorang kan bilik saya, and then ada satu malam tu saya dengar, kita tidur lepas tu kita terdengar macam ada azan sayup-sayup, ingatkan mimpi. Macam tu lah. Tapi this one, azan ni memang best gila. Dia punya suara lelaki tu memang sangat merdu gila, tapi sayup-sayup macam seolah-olah dia bisik kat telinga kita. Tapi yang masalah dia azan tu tak stop. Azan tu macam tak stop sampai saya macam terjaga. Saya terjaga dah berpeluh-peluh lah ni dah apa kan, bukannya waktu solat sampai nak azan ni. So kita dah start untuk pelik dan start untuk macam takut lah kan. Banyak betul dosa ni sampai dah kena azan kat telinga dah ni. Masa tu saya dah start untuk berfikir sikit-sikit lah kan. Bila saya tengok kita ada je Al-Quran apa semua tu, Al-Quran kita, tapi kita tengok macam dah berdebu, dah bertahun-tahun tak sentuh. Macam saya pun daripada kecil memanglah kita belajar solat kan, kita solat apa semua waktu kecil-kecil. Tapi sebenarnya honestly saya memang dah tahap saya dah tinggalkan. Kalau yes, memang tinggalkan. Of course dah bertahun-tahun tak sujud, tak ni apa semua. Tapi dia dah jadi istidraj lah pula. Macam in terms of saya punya education, saya sangat perform, saya sangat cemerlang. Tapi tak pernah pun minta. Faham tak benda tu? Dia lagi menjauhkan. So cerita dia adalah bila kalau saya nak solat pun, bukan takat nak solat lah Anas. Kita sebenarnya kalau nak ambil wuduk pun dah lupa step. Itulah tahap pertama kita tinggalkan, memang sampai dah lupa completely. Saya cuba sebab dah kena azan tu. Azan ni cerita dia selama setahun dia non-stop dekat telinga saya waktu saya kat bilik saya. Maksudnya waktu saya alone dia akan ada that voice. Ya ke? Dengan Zayan kot? Mungkin Anas azan tu waktu sedap Anas. Ada orang buka radio kot kan, radio Zayan. Dia untuk mensafkan. Okey, lepas tu? Okay, so lepas tu maksudnya mula-mula tu tak ada macam just terkejut and takut macam tu je lah. Tapi kalau dah macam hari-hari kena azan ni dah lain macam kan. So saya macam start tu tengoklah saya punya almari. Saya buka almari, saya nak cari tudung. Saya buka nak cari baju-baju yang menutup aurat kan. Macam baju kurung ke apalah kan. Tapi macam frust gila sebab tak ada. Langsung tak ada tudung at that time. Langsung tak ada baju-baju. Kalau ada pun baju-baju raya kita tu semuanya yang ketat-ketat, yang jarang-jarang. Dia tak proper. So saya macam realise selama ni apa benda yang aku buat kan. Macam sampaikan satu tudung pun tak ada dekat rumah. Apa cerita ni? Biasalah kita waktu-waktu tu zaman semua rambut-rambut berkarat semua kan. Saya punya my whole family pun memang macam tu lah at that time. Tapi alhamdulillah sekarang semua dah memang completely different lah. Tapi benda tu takes time berpuluh tahun lah. So cuma apa dia? Ya. Awak rasa suara tu suara siapa Saya rasa itulah sampai hari ini pun saya pernah tanya soalan ni kepada syekh saya. Saya ada seorang syekh dekat saya punya guru musyid Syekh Yusof dekat Mesir. Saya pernah tanyalah, saya pernah cerita insiden ni, dan waktu tu syekh senyum je. Saya cakap itu sebenarnya adalah perkabaran baik untuk engkau, Syekh cakap. Dan Syekh just cakap macam tu saja sebabnya dia macam ni, bila orang tu dia betul-betul sincerely mencari Allah ataupun dia nak berubah, Allah akan datangkan sama ada
dari bentuk apa-apa sekalipun, bila perkabaran yang baik ke ataupun melalui orang ataupun guru. Ya. Mungkinlah suara malaikat ke apa semua macam tu lah. Tapi tak boleh cakap lah. Tak confirm lah. tak, Allahualam lah. Tapi nak ceritanya adalah sampai tahap saya memang waktu tu saya dah SPM. SPM kan kita punya SPM tu kita tunggu result 3 bulan kan. So selama 3 bulan tu saya tak keluar rumah. Sebab at that time kita bukan zaman online tau. Boleh nak audio Yes. sampai semua kan. Dah kita dah tak ada baju. Kita tak ada benda yang proper, tak ada tudung. So saya tak keluar rumah selama 3 bulan sebab saya takut. Waktu tu saya keep on membaca. Oh, sehelai rambut ni kalau orang nampak macam ni kesan and effect dia kan. Saya dah banyak dah dosa ni, takkan nak tambah lagi. Sampailah saya pergi rumah nenek saya ambil tudung nenek. Kita start sikit. Sampailah pakai niqab. Panjang sebenarnya cerita dia. Panjang kan. Sebabnya memang ialah kita daripada macam mana kan. Hot Ya. pants, ni sikit semua macam tu, tiba pakai bertudung bertutup aurat, siap bernikab lagi. Of course benda tu bagi impression dekat orang, dah kenapa dengan budak ni kan. Macam tu lah. Okey. Tu Mawi. Okey, yang kata dia apa dia? Tak ada, biasa orang dengar orang keluar 3 bulan apa semua kan. Ni tak keluar rumah 3 bulan tau, lain. Ni cerita lain. Gaib kat dalam rumah. Dia special. So Farah, katanya Farah awal-awal awak berubah tu kan orang kata awak sesat. Apa cerita Farah? Cerita dia of course lah, kita tak boleh nak salahkan orang tu. Mana-mana orang pun akan terkejut kalau you daripada Tiba-tiba kan. macam mana semua. Daripada miniskirt kepada kau. Of course orang akan cakap you sesat ataupun you masuk satu ajaran ataupun you you nak ikut ustaz ke apa semua kan, sebab dia terlalu drastic within just few months sahaja. Maksud itulah saya dilabel sesat, saya dilabel macam-macam lah, bukan hanya orang luar tapi my own family juga. Dan punya makcik-makcik family, even mak saya pun tak dapat nak accept that change sebab dia cakap kenapa terlalu drastic macam ni, sebab dia orang risau kadang tu yelah macam terlalu drastic macam, sebab saya tak pernah bagi tahu yang saya dengar azan ni pun semua. Sampailah interview ni berlaku. Dan juga few others interview, barulah dia orang tahu sebenarnya this is the reason kenapa yang benda tu jadi terlalu drastic. Saya tak explain dengan orang. Takkanlah kita nak cerita ke orang tak percaya kan kadang-kadang. Tapi orang boleh tengok daripada kita punya action. So bila kita digelak sesat tu, bagi saya kita tak boleh nak salahkan orang tu. Sebabnya yelah you dulu macam mana. So untuk orang nak brain you punya condition tu, of course benda tu akan takes time lah. Takes time juga. Farah boleh fikir ke arah positif tu, bagus tu. Sebab bukan semua orang boleh accept yang tu. Sila-sila takut dia berubah balik. Farah. Yeah. Awak pernah kena sihir ke? Betul, saya pernah kena sihir. Itu sebab saya buat bisnes. Saya pernah kena sihir teruk sangat. Teruk gila sampai level saya dah berubat. Kalau kat Malaysia ni tak ada cerita lah. Saya kena sihir 5 tahun. Saya kena sihir 5 tahun. Tak sihat-sihat juga. Dah level sepatutnya dah nak mati dah pun, tapi alhamdulillah belum lagi ajal, so masih lagi boleh continue macam biasa. Tapi sebenarnya saya dah sampai lumpuh kaki, tak boleh berjalan for few months. And then I selalu masuk TV dulu kat TV Al-Hijrah. So setiap kali kita nak masuk TV semua, kita akan memang sakit lah, macam berminggu-minggu tergolek aja kat katil semua macam tu. So memang sangat teruk. Saya punya sihir sangat teruk sampai saya lost sampai 10 ke 15 kilo macam tu at that time. Memang dah macam hampir gila lah sebenarnya. Sebab dia hari-hari. So macam mana boleh okey Farah? Macam mana boleh okey? Mana boleh okey tu sebenarnya memang lama. Kalau in terms of apa yang I learn lah for the past few years, bila saya start sakit sihir sebab business, and then kita dah pergi berubat satu Malaysia, sampai ke Endon pun saya pergi berubat. Dah habis berpuluh-puluh ribu tapi tak sihat-sihat juga. So saya selalu, macam saya cerita lah, I ada guru mursyid kan, which is guru rohani kita. So kita, kenapa aku kena sihir ni? Apa benda lagi ni kan, susah sangat ke nak jadi baik kan? Orang lain elok je yang free hair apa semua tu, tak ada pun dia orang kena sihir macam nak mati apa semua kan. Kita ni tak buat benda baik apa semua tapi dah kena sihir teruk macam ni. I selalu question benda tu dekat I punya chef. So chef cakap lah,
Farah, ini last sebab selama bertahun-tahun 5 tahun tu saya tanya soalan yang sama dekat Syekh sebab saya tak puas hati kan sebab bila ustaz buang masuk balik sampai saya dah give up and fed up. So sampailah Syekh cakap macam ni, Farah, kau tak ada satu power pun untuk kau question kenapa Allah buat macam ni. Bukan decision kau. Paling penting lagi cepat kau reda, lagi cepat kau terima, inilah kau punya jalan kehidupan, lagi cepat kau akan sembuh, lagi cepat kau akan senang. Saya cakap macam tu. So macam tu lah saya cakap dengan saya. So saya macam okay, saya dah macam dia dah level sebenarnya kita dah macam give up dan nak bunuh diri semua dah sebab sakit setiap kali asar je, setiap kali maghrib je saya punya belakang ni macam kena cucuk-cucuk and then macam-macam lah. Dia sangat sekejap sejuk, sekejap panas. Orang yang kena sihir ni yang sangat teruk, memang teruk lah dia punya sakit dia tu kan. So benda tu dia memang betul-betul menguji sebenarnya. Sampai saya dah nak U-turn balik dah. Honestly saya nak U-turn balik. Macam ujian kan, faham. Yes, benda tu macam tak tertahan lah sebab dah terlalu lama. Dan sampailah saya dapatlah lesson which is kita tak boleh, ini lesson besar yang saya dapat. Bila saya sakit kita akan sentiasa pergi rukyah ustaz kan. So apa benda yang saya dapat adalah bahawa kita tak boleh bergantung dengan makhluk. Kita tak boleh bergantung dengan ustaz, kita tak boleh nak bergantung dengan syekh, kita tak boleh nak bergantung dengan siapa-siapa pun sebab dia orang tak boleh tolong kita. Sebab makhluk ni tak ada power, tak ada kuasa. Yang ada kuasa hanya Allah sahaja. So saya cakap dengan saya cakap okay, you sendiri yang kena kuat. You sendiri yang kena beramal. So last kali kita kuatkan amalan pendirian diri kita lah. Sampailah bila saya rasa lah dah start stop ataupun saya dah start recover tu is bila saya sendiri accept this is my fate and saya accept okay inilah sebenarnya apa yang Allah nak bagi dan apa Allah nak kita learn lah from that. So daripada situ saya rasa saya start untuk dah tak ada rasa sihir semua ni. Macam tu lah cerita dia. Ini cerita ni yang suka. Terbaik. Tapi Farah, saya nak tanya sebenarnya Farah dah berapa lama istiqomah dengan daripada lepas SPM lah. Cerita dia daripada lepas SPM lah yang apa tu lepas waktu yes, daripada dengan azan tu. Dengan azan tu saya terus pakai jubah and then mula-mula saya pakai color-color lah. Saya pakai color-color, lepas tu saya pakai tudung labu, saya pakai handsock. Lama lah. Dah lama lah sebenarnya. Sebab kita orang baru tahu cerita ni, baru baca artikel. Kalau tidak kita tak tahu. So maknanya kita dah bertanya. InsyaAllah kita doakan supaya Farah terus istiqomah dan boleh banyak bagi lagi pengajaran yang baik-baik untuk adik-adik kita kan, untuk mungkin orang yang mencari ke arah ni, insya-Allah. Ya betul. Dia orang perlukan strength. Okey. Boleh. Last lah, saya ada last soalan. Boleh. Tak ada ke apa, sebagai penutup lah untuk mungkin yang dengar ni dia rasa dia nak berubah. Lepas tu bila dia berubah dia dikecam ataupun macam mana apa nasihat awak pada orang yang nak. For those yang tengah dengar Zayan ni, sebenarnya kalau you nak berubah kepada ke arah kebaikan, of course you akan face sangat banyak struggle. Sebab kat situ dia nak macam nak bukti you lah sama ada you betul-betul serius ataupun you main-main je pasal benda ni. And then lagi satu, kalau nak berubah, please betul-betul berubah tu sebab betul-betul daripada hati kita, betul-betul kerana Allah. Sebab kalau you buat sebab contoh, you buat sebab you nak kahwin dengan orang ke ataupun you buat untuk something, dia tak akan kekal. Sebab you tidak ada inner strength, what we call as inner strength. Sebab you akan undergo banyak benda lah dengan orang. Tak semua orang mengata, semua whatsoever kan. So kalau you tak ada inner strength yang kuat, you tidak akan boleh nak hold benda tu. Dan paling penting sekali kita kena berdoa lah, And then kita kena ingat satu benda. Saya suka sangat dengan apa yang Syekh saya selalu sebut bahawa sebenarnya kalau orang tu banyak buat dosa ataupun orang tu banyak diuji dalam hidup dia, jangan rasa bahawa Allah tak suka dengan you dan Allah sedang menghukum you. Tapi sebenarnya ada dalam kitab ni dia cerita sebenarnya bila kita selalu buat dosa, sebenarnya itu adalah Allah nak panggil you balik sebab dosa tu is just a reason for you untuk you kembali balik. Kalau you tak buat dosa, macam mana you nak kembali balik? Macam tu. So sebenarnya pandangan ulama ni diorang cakap lagi banyak kita buat dosa sebenarnya lagi Allah nak panggil kita balik dekat dia sebenarnya. So jangan sesekali pandang buruk kepada orang-orang yang melakukan dosa. Nampak secara zahir dia tak okey apa semua macam tu kan. So for those kat luar sana yang sekarang tengah struggling untuk menjadi lebih baik, pada doakan you boleh kuat and teruskan saja sebab kalau you betul-betul siap dengan
apa yang you buat, Allah akan hadirkan banyak gila pertolongan kepada you, sama ada dari segi manusia yang baik-baik ataupun apa-apa saja, insya-Allah. Cantik. Ya. Baiklah. Terbaik. Itu dia. Ini dah masuk ilmu hakikat dah ni. Bawa akbar. It's okay. So terima kasih Farah. Terima kasih atas perkongsian pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih Zayan. Terima kasih Anas dan Mawim. Alright. Jaga diri baik-baik, jaga SOP. Itu je pesan daripada Zayan. Stay at home. Stay at home. Baik, Assalamualaikum. Bye.